Ramai benar di Kedah pada malam ni. Pasal apa? Tak dengar ke Perhimpunan Agung UMNO kata Pakatan ni jahat? Tak pernah faham ke TV3 tiap malam kata Pakatan Rakyat tak boleh dipercayai? Tak sayang ke Datuk Najib tu anak Pahang Perdana Menteri? Jawabnya saudara, iaitu apa? Iaitu sudah sampai ketika rakyat bangkit. Kita umat Islam, untuk tuan ada minta izin kita cakap pasal hijratun Nabi ni, masih menyambut awal Muharram, hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Yathrib, Madinatul Nabi itu Madinah Al-Munawwarah. Apa maknanya? Maknanya kita menyaksikan satu detik yang amat penting dalam sejarah. Saya berwahyu membawa Islam, memberi arti perjuangan, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Melangkah dalam perjuangan. Jadi ini arti hijratun Nabi. Persiapannya apa? Dalam usrah-usrah awal malam tu di Al-Usta, saya bagi tahu usrah saya dalam Abim awal, marhum Mustafadil No Naqib, ya, di antara lain. Dan manhajnya selepas Iqra kita tahu ayat awal, Muzammil Mudaththir, Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, supaya kita bangun dari kealpaan kita, dari kebekuan, dari kejumudan, dari selimut. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan bangun untuk melihat kezaliman atau takut dengan kuasa atau wang ringgit, tetapi tunduk kepada kebesaran Tuhan, wa rabbaka fakabbir. Dan andai kata kita benar tunduk kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, maka mesti mula dengan menyucikan diri kita, akhlak kita, pakaian kita daripada segala pengaruh yang merosakkan dan yang kotor. Ini persiapan awal yang menyebabkan ada yang disebut oleh Syahid Said Qutb sebagai jilun Quraniyun farid, generasi Al-Quran yang unik dan istimewa, yang boleh membawa kepada perubahan besar. Apa yang berlaku dalam hijrah? Sahabat yang setia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lama setia, taat. Ada anak muda Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib, anak muda yang dapat mencetuskan perubahan kerana adilisme. Anak muda yang tidak terpukau dengan wang, anak muda yang benci dengan rasuah dan kezaliman, anak muda yang ada idealisme, dia tidak suka pertahankan kezaliman. Ini dia contoh pribadi Sayyidina Ali bin Abi Talib. Anak-anak muda yang hadir ribuan pada malam ini, saya mengatakan, nak cari contoh, cari contoh anak muda yang cekal semangatnya, bersih jiwanya, dan inginkan perubahan ke arah kebaikan bagi umat dan bangsa dan umat dan negara. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jangan anak muda dapat RM20 baling batu, dapat RM20 tikam orang, dapat RM20 turun ke bendera. Ini anak muda pecacai yang tidak ada nilai untuk menjadi manusia yang baik. Saudara kena ada semangat ini. Ini dia Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kalau ada semangat, dia ada risiko. Siapa kata tidak ada risiko? Sayyidina Ali risikonya itu tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW dalam keadaan dia tahu itu menjadi tumpuan kepada golongan Quraisy musyrikin untuk membunuh Rasulullah SAW. Itu pemuda. Dan pernah dalam beberapa ceramah sebelum ini saya sebut tentang peringatan dari surah Al-Kahfi, semangat anak muda yang dijelaskan dalam Al-Quran. Allah ceritakan kisah yang sebenar. Nahnu nakhussu alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard
lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Anak muda mana bagaimana? Allah menceritakan kisah yang sebenar. Apa kisah sebenar? Anak muda yang ada iman dan Tuhan tambah iman mereka. Apa istimewanya? Kerana pada anak muda ini warabatna ala qulubihim, terpahat di hati sanubari mereka. Apa? Tidak ada kekuatan yang lain, kerana mereka mengatakan bukan kekuasaan sistem kerajaan yang di luar yang zalim yang menakutkan mereka, bukan jentera mereka, bukan tentera mereka, bukan wang mereka, orang bukan Islam yang taat kepada Rasul, simpan rahsia, dan Rasul percaya kepada dia. Walaupun pada masa itu dia belum memeluk agama Islam, tapi dia punyai kepakaran tentang logistik untuk ke Yathrib, maka dia juga digunakan. Saya nak tambah sedikit tentang hijrah ini kerana persiapan itu penting. Apa kaitan dengan pembicaraan kita pada malam ini? Kita sebenarnya nak bawa perubahan. Kita betul, insya-Allah, bukannya nak tawan. Yang kita nak ganti ini semangat hijrah. Apa yang berlaku? Iaitu seluruh sistem masyarakat, nilai, akhlak, etika yang ini berlaku, barulah ada makna baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Apa persiapannya? Bai'atul Aqabah al-ula. Bai'ah, ikat janji. Aqabah, nama tempat. Aqabah al-ula yang pertama. Yang kedua, Bai'atul Aqabah al-thaniyah, bai'ah janji. Aqabah, nama tempat. Thaniyah, kedua, yang dikenali Bai'atul Aqabah An-Nisa, kerana peranan wanita yang luar biasa. Saya kadang-kadang bimbang bila saya lihat kalau dalam majlis-majlis penyertaan wanita itu agak kurang. Saya bimbang kerana pengalaman Rasulullah SAW dari Asma binti Abu Bakar di Mekah kepada Bai'atul Aqabah An-Nisa, wanita dari Yathrib yang datang, orang yang diutuskan oleh Rasul, Abdullah ibni Umi Maktum dan Mus'ab bin Umair. Ada hijrah, keadaannya perubahan itu tenang. Perubahan dilatih oleh Mus'ab bin Umair dan Abdullah ibni Umi Maktum. Dia tahu soal akidah, soal akhlak, soal sistem Islam. Dia tahu peranan Rasul. Orang terima, dia terima dengan baik. Saudara, sebab itulah saya katakan program kesedaran dan tarbiyah itu jangan kita remehkan. Untuk menjelaskan, jangan ikut menjadi cara UMNO. Hidup Melayu, hidup Islam. Hari-hari bagi amaran. Baru ni Perhimpunan Agung UMNO. Perhimpunan Agung UMNO ni salah seorang wakil. Jadi bukan Perhimpunan Agung UMNO, Perhimpunan Agung Anwar. Punya Abu lebih lagi. Dia kata kat saya, dia kata, ni macam ni punya teruk, macam mana entah. Betul ke? Tapi tak apa, itu sejarah. Nak tahu lama tak lama lagi. Tapi saudara, apa dia? Sepanjangnya tiap-tiap fitnah maki, terang apa dia istimewa UMNO nak buat? Apa program dia? Apa yang nak betulkan? Tak ada. Hari ini dalam Perhimpunan UMNO dalam MIC begitu juga, bahawa Pakatan Rakyat telah robohkan 7 kuil. Bagaimana Perdana Menteri boleh bohong terang-terang? Perdana Menteri boleh bohong terang-terang. Ajak debat, takut. Sampai sekarang banyak debat. Debat mana ada debat Melayu, mana debat tak ada Melayu. Balik batu ada. Jadi sudah sungguh-sungguh, bukan menangis, main-main menangis, sungguh-sungguh nyanyi. Air mata darah bercampur keringat, sedih. Nih patut bunyinya air mata. Yang tadi tuan saya dengar sempat tadi yang serah tanah rizab Melayu, yang ambil saham Bumi Putra puluh bilion, hilang siapa? Yang hilang balak ratus ribu ekar siapa? Yang curi syarikat siapa? Yang curi lembu siapa? Ish. Mana nangis nak salah siapa? Nak tunjuk seolah-olah Cina yang salahkan. Saudara nak harap pemimpin MCA, MIC nak jawab. Hari ini Perhimpunan MIC, dia boleh berani jawab sepatah. Tahu tak kamu, lagu itu bermakna orang UMNO dari presidennya sampai ke perwakilannya mengatakan bumi dipijak milik orang telah dirampas oleh Cina dan India. Itu bila dia cakap pada Melayu. Tetapi
dia tidak berani berterus terang. Dan nak minta orang Cina dari India sokong dia. Saya nak bagi tahu, saya nama Anwar, saya Melayu, saya Islam. Orang Cina ada, DAP ada, ahli-ahli yang keadilan yang bukan Islam pun ada. Saya nak bagi tahu, kita dalam Pakatan Rakyat, baik keadilan, baik PAS, Pakatan Rakyat, soal mempertabatkan Islam sebagai suatu komitmen, kita tak boleh tolak unsur. Bukan kata gila ada kuasa boleh korbankan ini. Saya nak bagi tahu betul-betul. Ya. Apa lagi kamu nak buat? Kamu nak terkajang? Kamu nak masuk penjara? Kamu nak hina? Tapi saya nak bagi tahu, politik ini hanya satu wasilah, jalan. Hati wadah. Matlamat ni tidak boleh lari. Ya. Kita tahu matlamatnya mesti kita sebagai orang Islam. Ya. Saya Melayu. Kita tahu hidup orang Melayu ni. Melayu ni bukannya adik Najib, anak Dolah, anak Mahathir. Ni Melayu ni ramai-ramai ni. Berapa ramai sekarang ni, berapa puluh ribu anak Melayu yang lulus universiti tak ada kerja. Berapa ratus ribu anak Melayu lulus SPM yang kalau kerja kurang pada RM1,000 sebulan. Apa ini bukan anak Melayu? Bumi dipijak. Pijak siapa yang kena pijak? Ya. Jadi sebab itu kita kena fikir, sudah. Kita kena hujah, bukan fitnah. Ada orang kata, oh, Anwar tiap malam ceramah fitnah. Fitnah apa? Saya fitnah duit NFC 256 juta oleh keluarga syarikat Syariat Jalil. Itu fitnah. Saudara, ni elektrik puluh bilion kamu ambil, harta rakyat begitu banyak kamu ambil, sampaikan permit taksi kamu ambil, AP kereta kamu ambil, duit lembu bukan ambil. Apa jenis manusia Melayu pemimpin bang? Ya. Apa jenis manusia? Itu pun kalau lalu ketua wanita UMNO Kerbau. Siapa ni siapa? Datuk Seri Datuk. Ya. Tak ada maruah, saudara. Hijratun Nabi itu bagi apa? Bagi confidence, keyakinan. Kita cakap soal Islam tu apa? Islam dia bagi kemerdekaan, kebangkitan rakyat. Siapa guna istilah? Malam ni kita sambut kebangkitan rakyat. Siapa guna, yang saya tahu mutakhir ni guna istilah ini? Syekh Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Thawrah Sya'ab. Dia guna istilah Thawrah Sya'ab, Syekh Qaradawi wa Thawrah Masriyah. Betul ya? Tuan bunyi ya? Takut bunyi silap. Nabi dia hadiah kat saya tu. Al-Akh Al-Habib Al-Za'im Malaysia, dia dah istighar tak apa tu. Marah belah UMNO. Saudara, kita terjemah, Abim terjemah sebagai kebangkitan rakyat. Dan apa dia ceritakan? Tak ada makna merdeka. Negara Islam merdeka 60 tahun, 70 tahun, rakyat tidak bebas. Cakap tak boleh, perhimpunan tak boleh, pilihan raya tipu. Pemimpin ini kaya raya, bukan pemimpin khidmat kepada rakyat. Semuanya bilion-bilion. Tidak dia, anak dia, isteri dia duk banding subang belian, rantai belian, gelang belian, cincin tak payah sebut, sensitif. Jadi ini maknanya bilion dikutip. Apa buktinya? Hosni Mubarak bila terguling 70 bilion ringgit buat pelagi. Ben Ali bawa atas kapal terbang dia bilion ringgit. Inilah nasib umat yang menimpa. Kenapa kata Qaradawi? Karena kita merdeka, kita tak latih diri kita faham apa arti kebebasan. Kita cakap soal Islam, tapi kita tidak pernah memuliakan insan. Jadi kata pertama hurriyah, kebebasan, freedom. Kedua wal izzah, kekuatan, kebahagiaan, politik, ekonomi, ilmu, budaya. Ketiga wal karamah, walaqad karramna bani Adam. Allah angkat darjat Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam. Karamah insaniyah, maknanya bagi Islam dan bukan Islam. Sebab itu dalam khutbah dia Medan Tahrir, dia bagi seruan ayyuhas syababul muslim, wahai anak muda Islam, ayyuhas syabab ghairul muslim, yang bukan Islam. Dia minta dua-dua bersatu. Untuk apa? Untuk hurriyah, kebebasan. Untuk apa? Untuk izzah,
Untuk apa? Untuk karamah dan untuk adalah. Ini alhamdulillah saya katakan, kita bersyukur di Malaysia ini. Saudara dengar apa? Kecaman kepada kita. Kalau saya 15 tahun kena maki tiap malam. Masuk keluar penjara tadi kit siang, masuk keluar. Mak sabu masuk keluar. Ni kes mahkamah lagi banyak lagi dah. Dia duk bersaing dengan saya, siapa masuk mahkamah lagi banyak. Berapa orang? Media digunakan untuk serakah pemimpin. Ambil duit lembu 256 juta. Sudah Tri ambil 40 juta wang daripada Hong Kong. Ya, maknanya orang Melayu tu mau diperbodohkan oleh media kepunyaan UMNO. Kawasan pedalaman dengan media TV3, utusan, berita harian, RTM. Tetapi ini kebangkitan rakyat. Saya di Sarawak, nama tempat Kabung, tak pernah saya dengar sebelum tu. Ini dia di Saratok. Tengok jumlah orang yang hadir. Utusan kata 218 orang. Kemudian di Kabung, satu pekan kecil di kawasan pedalaman, Iban Melayu Cina, majoriti Iban datang. Kalau dulu tak bayar tambang tak datang, tak bagi makan tak datang. Ini rumah panjang Kenawit, tuai rumah belah kanan saya tadi, dan dia kata belum pernah himpunan macam ini bagus. Dia seronok orang. Saya dok kata kat dia cepat bagi habis, sebab rumah tu dah bunyi dah. Pasal dah penuh sesak orang. Di Sabah, di Papar, kawasan Islam Iban Cina sikit. Lahad Datu 90% Islam. TV3 kata 220 orang. Memang bangang tu. Tak kira. Tengok. Keningau, Lahad Datu Islam. Keningau, Kadazan Dusun Murut Kristian. Pensiangan dekat gunung. Tengok, begitu ramai orang. Sudah, Kudat ini kawasan Islam, kawasan miskin. Tengok begitu jumlah yang datang, ribuan. Pukul berapa? Pukul 1 tengah hari. Ini yang disebut kebangkitan rakyat yang menyebabkan Najib dah mula goyang. Itu yang saya kata, tanya sama pokok apa sebab goyang. Ini tanya Najib, nah? 1, 2, 3. Tanya sama Najib apa pokok. Nanti bukan tanya pokok, tanya Najib. 1. Tengok Najib goyang dulu. Ya, jadi kita tanya dia. 1, 2, 3. Tanya sama Najib apa sebab goyang. Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Bila Sabah nak hilang, UMNO melayang. Bila UMNO melayang, Najib jadi ketua pembangkang. Saya gambarkan ini apa nama? Maknanya kita kena ada keyakinan. Rakyat bukan bodoh. Udah betul. Menari lagu tu. Adakah orang menari lagu tu? Tak ada menari Iban. Orang Iban tak menari lagu tu. Ada dia punya cara dia. Apa dia? Koman sungguh. Tak apa. Sudah. Apa yang saya nak tekankan? Makna kesedaran yang menyeluruh. 2008 kita dah pasal apa polis tak boleh buat kerja jaga keselamatan jalan raya. Kalau dia tak pandai, bagi kursus. Kalau ada penyelewengan, pastikan penguatkuasaan. Pasal apa nak bagi syarikat kroni yang ambil alih? Nama terkedarah duit rakyat. Untung berbilion ringgit. Dah unjuran dia, untung dia bilion ringgit. Siapa bayar? Rakyat bayar. Dia lakukan kesalahan dalam pilihan raya, jalan raya. Betul kan? Denda ambil kepada kerajaan. Polis dapat lakukan, JPJ dapat. Ini JPJ ada, polis trafik ada, bayar pula kepada syarikat swasta. Ini kerja UMNO ni. Tiap program dia nak cari jalan bagaimana dapat untung kepada orang dia. Saya bersebut tadi macam taksi. Si Kerdau ni dulu saya sebut. Apa susahnya tu UMNO mengatakan dengan ini kita batalkan permit kepada pembesar-pembesar
kepada bekas menteri, kepada ketua UMNO bahagian, dan kembalikan tadi kepada pemandu teksi. Habis cerita. Wang kita tak ada, jentera kita tidak ada. Yang kita ada hanya suara rakyat bangkit. Cara aman berhimpun mengatakan kami tak mau penipuan dalam pilihan raya. Saudara, di Perhimpunan Bersih di Seremban, saya bagi beberapa bukti dan bila saya bawa di parlimen. Orang lahir 1982. Mengundi, dapat hak mengundi tahun 19, detail dia. Ada orang ini Sao Ching Parit Bunta, lahir 23 Ogos 79, pohon Januari 1950. Punya bagus. Ini makna super efficient SPR, super penipu. Lagi baik, Nur Khalidah, Parlimen Serdang, lahir 26 Oktober 82, tarikh pohon 26 Oktober 82. Tarikh pohon pada umur sekolah rendah, Najib Khalid, Parlimen Temeloh, lahir 18 Ogos 79, pohon masa dia umur dia 11 tahun 9 bulan. Bila saya cakap begini, ahli Parlimen UMNO bangun. Muhammad Matampau, ini senarai siapa? Kamu ambil ini senarai mana ini? Saya jawab, senarai ini senarai yang disediakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Tunggu dia senyap duduk. Terang-terang penipuan itu berlaku. Ini contoh, tapi jumlahnya ratus ribu. Selangor, karena kerajaan negeri Pakatan Rakyat kerahkan tiap jentera kita pergi tiap rumah seluruh Selangor, tiap kampung, tiap jalan, tiap rumah di Selangor. 400,000 pengundi baru, 138,000 tak tahu ke mana, daripada mana, pengundi hantu. Pergi alamat tak ada, tanya orang tidak ada, duduk sini tidak ada, alamat ada. Berapa? 138,000. Apa kata suruh SPR? Boleh mengundi. Pada nama dia ada? Ya. So, ini keadaan yang berlaku. Dia belum betulkan. Saudara, Datuk Najib, apa kekuatan moral dia? Kita bersih, kita demokrasi terbaik di dunia. Pilihan raya, kita betulkan senarai ini, Najib. Kalau menang, kamu menanglah. Di medan tahrir, berhimpun, berontak di antara rakyat dengan pemimpin. Kita nak buat di stadium, kemudian nak adakan pilihan raya. Kita nak robah dalam pilihan raya. Ini rekod di dunia, nak robah dengan sistem yang demokratik, dengan aman, transisi yang aman untuk tumbangkan UMNO dan Barisan Nasional, insya-Allah. Jadi saudara, itu SPR. Tapi sebabnya kena rasuah keterlaluan. Sudah tengok sekarang yang di antara yang paling kuat marah kita sebab Dr. Mahathir. Saya nak marah dia sangat pun saya kesian juga. Nyanyok kena kat dia lah. Nyanyok apa nyanyok? Anak Mozani, Kencana Petroleum, bilion ringgit. Anak kita nak dapat RM1,000 gaji, bankrupt. Sudah, pemimpin apa macam ini? Anak kamu bilion ringgit kamu bagi. Kamu penasihat Petronas. Anak kamu dapat kontrak bilion ringgit. Bila anak orang nak dapat 1,100, tak boleh, bankrupt negara. Ini jenis pemimpin. Bila cakap hidup Melayu, kalau Pakatan Rakyat ni semua bagi kat negeri kat China. Tok Guni Aziz dengan Tok Gu Hadi Awang pun tak berapa Islam dah, longgar dah sekarang ni. Dia Islam kit siang kata dia. Saya kalau Perdana Menteri kata nak Mahathir, dia nanti bagi negeri dia pada China. Tapi yang sebenarnya nak pertahan anak dia, 10 bilion ringgit punya kontrak. Anak seorang lagi Mirzan, ingat 98 saya berselisih pendapat kerana dia nak bagi 2 bilion ringgit kepada Mirzan. Saya tak mau bagi, dia ambil duit Petronas 2 bilion. Saya pun bagi cuti dekat Sungai Buloh. Anak dia kaya raya dengan pinjaman Petronas 2 bilion ringgit. Lepas kaya, beli apa? Beli syarikat Arab San Miguel. Mana dia Ustaz UMNO bagi tahu tak? Mana Ustaz UMNO nak cakap bahawa beli kelang arak 2.9 bilion ringgit oleh keluarga Mahathir, San Miguel Corporation, pembuat arak terbesar Filipina dan Asia Tenggara? Mana dia Ustaz UMNO? Bagi tahu kejap. Ya. Ini dia sudah.
dia serang, fitnah orang. Saya kena, Azizah kena, sekarang Nur Izzah pula. Nur Izzah kata, dia kata fitnah. Nur Izzah kata orang Islam boleh murtad. Sampai macam tu punya jahatnya, ya. Kemudian satu dua mufti pun terbawa-bawa je. Mufti ni kerja cari yang kebenaran, jangan duk jadi bukan cari, jangan ketua cawangan UMNO. Jadi cari kebenaran, jangan macam ni. Nah, saya nak tanya, yang ni cakap banyak ni soal Islam, bagi tahu boleh tak seorang pemimpin Islam pegang syarikat arak yang terbesar di Asia Tenggara? Kemudian bila datang, faham tuan. Oh, jenis manusia tak ada nilai dalam hidup itu, sudah. Ini soal akidah, soal akhlak, soal syariat. Yang ada hanya nak cerca orang, sudah. Ini masalah kita bincangkan, sudah. Bukan soal kita sakit hati, ya. Kementerian Pelajaran, berapa ramai guru ada, Abbas guru, berapa ramai bekas guru dan guru yang hadir. Saya nampak memang ramai guru yang hadir. Saudara, saya pernah jadi Menteri Pendidikan. Saya yakin dengan keupayaan pendidik kita, kepakaran mereka. Ramai yang ada PhD, Masters, kepakaran IT. Kenapa? Bila Datuk Najib putuskan baru ini bagi kontrak untuk IT, untuk e-learning, dia bagi hampir 6 bilion ringgit kepada YTL, syarikat Yo Teng Le, kepada Francis Yo. 6 bilion ringgit. Ada dia ambil anak Melayu, syarikat Bumi Putra yang ke Mahir? Tidak ada. Ada dia ambil syarikat Cina tempatan? Tidak ada. Yang dia ambil apa? Syarikat England. Untuk apa? Untuk putuskan seluruh kurikulum teknologi maklumat dan e-learning Kementerian Pelajaran. Berapa kontraknya? Hampir 6 bilion ringgit. Hidup Melayu. Itu menangis pula. Anak kecil main api. Saya heran. Saya tak heran lah satu dua yang bilion-bilion. Yang di bawah, yang ketua wanita cawangan pun balik nangis. Menangis tak habis. Daripada PWTC balik Kedah tak habis, dia nangis. Sudah baca nilai. Saya nak tanya, kalau guru, bekas guru, apa khianat kita? Soal bahasa, dasar bahasa, saya nak bagi tahu saudara, kita perintah, insya-Allah sudah perhatilah. Kita perintah martabat mutu penguasaan bahasa Melayu, saya yakin insya-Allah akan lebih dimantapkan dari pernah kita saksikan di bawah UMNO, Barisan Nasional. Ya. Dan ini dipakai untuk semua. Sekolah Cina, sekolah Tamil, saya nak bagi tahu. Nak sekolah Cina, okey. Sekolah Tamil nak bantu, yes, kita bantu. Tapi syarat dia, sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah kebangsaan apatah lagi, tak tolak ansur. Mutu penguasaan bahasa Melayu mesti cukup baik dan diangkat dan dimartabatkan. Bila ini dilakukan, maka kita bolehlah bantu, tak ada masalah. Saya tidak pernah nak larang. Bahkan kita boleh meningkatkan mutu bantuan modal sekolah-sekolah yang disebut sekolah bantuan modal, tak ada masalah. Tapi sekarang Kementerian Pelajaran dalam mutu pendidikan yang rendah, mutu bahasa tak meningkat, bagi bersyarikat begitu saja. YTL berapa tanggungan hutang dia? 50 bilion ringgit lebih. Ya, tengok. Kumpulan syarikat YTL. YTL ini yang mana ni? Elektrik ni, elektrik. National Grid yang pasang dari Pakar Terengganu sampai ke Johor, dia kontrol. Beli minyak Petronas harga murah, ambil untung atas angin, jual kat TNB harga mahal, untung bilion. TNB cas kita bayar, hidup Melayu, kita yang bayar. Kita minta Menteri Kewangan Datuk Najib runding, sampai sekarang runding pun tak berani. Dah tak runding pun tak berani, bagi pula kontrak 6 bilion lagi kepada YTL. Sebab apa? Sebab lemah. Ini yang kedua, Tan Sri Syed Mokhtar. Yang ketiga, Ananda Krishnan. Yang keempat, syarikat Genting. 4 syarikat, 2 syarikat judi, 1 syarikat Melayu, 1 syarikat Cina. Ini ratus bilion hutang dalam negara. Maknanya ekonomi kita itu terikat kepada beberapa orang. Syarikat Mokhtar, syarikat Tan Sri Syed Mokhtar, orang kata saya banyak, memang tiap malam saya ceramah, saya kritik. Saya kata saya orang Melayu,
Saya tak marah kalau Melayu dapat. Tapi takkan Syed Mokhtar seorang je. Orang Pahang ni bodoh semua ke? Saya tanya Fauzi, ni mining engineer dulu. Tak ada ke orang Melayu yang cerdik di Pahang ni boleh buat kerja? Semuanya Syed Mokhtar. Cuba tengok senarai yang dia buat apa dia dalam syarikat-syarikat Syed Mokhtar. Malakoff IPP elektrik, gula Syed Mokhtar. Dapat kat dia naik 20 sen. Baru ni pula Datuk Najib pula tolong umum. Datuk Najib tolong umum syarikat gula Syed Mokhtar punya. Najib, kamu ni apa, ejen gula ke? Ya. Kemudian Pelabuhan Pulau Pinang, Pos Malaysia, Gas Malaysia, Bank Muamalat, beras. Sini yang tak penanam padi banyak. Di Kedah, Perak, Perlis, Kelantan, banyak penanam padi. Sudah tahu tak? Penanam padi ni miskin, kerja teruk. Orang Melayu 95%, yang Cina dia sekincan saja. Bagi kepada Syed Mokhtar, untung dia ratus juta ringgit. Saya nak tanya orang Melayu 3 tahun. Semalam saya di Kedah, Perlis, saya tanya penanam padi 3 tahun yang lalu dengan sekarang, ada tambahan pendapatan padi? Ada. Syarikat Syed Mokhtar untung berapa? Ratus juta setahun. Yang besar kamu untung bilion. Yang penanam padi pun kami naik untung ratus juta. Ini apa jenis manusia? Saya bagi tahu, saya tak faham. Tapi hidup Melayu. Jadi saudara, ini sebabnya mengapa kita kena review. Ini soal dasar. Saya tanya di parlimen, saya tanya Najib, Datuk Najib, Perdana Menteri Kewangan ni orang yang paling gagah di Malaysia, paling berkuasa di Malaysia. Saya minta Datuk Najib jawab. Memang bila saya tanya aja dia terus keluar lah. Dia memang lari ya. Saya tapi rekod dah ada. Saya tanya, mengapa Datuk Najib takut sangat pada seorang yang bernama Tan Sri Syed Mokhtar? Apa dia minta semua kamu bagi? Ada tak satu lagi negara di dunia di mana gula, beras, pelabuhan, kereta, KTM, semua elektrik, semua bagi kat dia? Ada tak? Tak ada. Di dunia ni tak ada yang boleh bagi satu syarikat semua, melainkan di Malaysia. Dan takut sangat kan Syed Mokhtar. Saya tanya sebab apa? Tak jawab sampai sekarang. Apa Syed Mokhtar minta? Bagi. Sampai tapi kalau kesannya baik untuk orang Melayu tak apa. Dia ambil gula, bagus. Gula, harga gula turun atau tak naik, okey. Tapi naik. Jadi sudah tidak. Dia bagi beras, pernah dia untung ratus juta. Buat pelari beras Vietnam. Saifuddin Nasution bawa bukti je dalam parlimen. Tak ada tindakan. Sudah, Najib ini kalau jadi pemimpin, abang nasihat, dia kena berani. Syed Mokhtar takut. Umpah YTL minta, takut. Obama baru ini usul kutuk kezaliman Israel di Gaza. Israel ganas, bunuh, rampas hak Palestin di Gaza. UMNO bawa usul dan kita dalam Pakatan Rakyat 3 parti kata kita sokong kutuk Israel. Jadi saya bangun menyokong usul kerajaan. Tapi saya kata Israel tidak mungkin ganas di Gaza kalau Amerika tidak bagi bantuan dan sokongan. Oleh demikian, usul ini harus dipindah sedikit supaya menegur Amerika Syarikat. Menteri tak mau jawab. Untuk Guru Hadi Awang bangun menyokong usul mengutuk Israel, meminta kerajaan memberi teguran keras kepada Amerika Syarikat, jangan bersekongkol dengan Israel untuk menindas umat Islam. Tak jawab. Bangun Lim Kee Siang di AP mengatakan sokong usul kutuk Israel, tetapi kerajaan patut juga tegur Amerika Syarikat. UMNO sampai sudah tak berani tegur Amerika Syarikat kerana takut pada APCO, arah nasihat APCO, dan takut pada Obama. Dengan Obama takut, YTL takut, Syahrizat. Dengan semua kes ini, tindakan tidak ada. Paling banyak tindakan, Najib sekarang menteri wanita pertama di dunia. Dengan Syahrizat pun takut. Ya. Kemudian dengan YTL, dengan Syed Mokhtar takut. Balik rumah. Jadi sebab itu sudah nak cari pemimpin ni mesti ada keberanian. Mesti ada keberanian untuk bawa perubahan. Sebab itu saya katakan akhir
Saya nak bagi tahu beberapa kes ini, Fauziah pun ada, pemimpin kawan Lainas pun ada, Himpunan Hijau pun ada. Saya tahu Lainas dah berjalan. Saudara, saya tidak anti pembangunan. Mana projek baik mesti jalan. Tapi projek baik itu tidak sangat, jangan sampai memudaratkan keselamatan rakyat. Sampai sekarang orang tak boleh yakinkan kita kemudaratan rakyat. Maka saya nak ulangi, kita akan ikhtiar apa juga cara untuk kaji semula keputusan bersabit dengan Lainas supaya selamat kehidupan rakyat. Tapi saya nak ulangi, lebih penting, hari ini kita menang, angkat sumpah, kita akan isytiharkan harga minyak seluruh negara turun. Najib kata bankrupt. Dia kata bankrupt, kita minta televisyen tanya dia. Dia bukan macam TV sekarang. Tok Guru Hadi Awang sekarang berucap ngap. Dalam ucapan muktamar PAS, Tok Hadi Awang mengatakan ngap. Tak keluar pun suara. Saya pun gitu juga. Tapi kita besok tidak. Kita umum saja, semua televisyen pergi ke pejabat Datuk Seri Najib. Bagi tahu dia tahniah kerana dilantik sebagai ketua pembangkang parlimen yang baru. Kalau dia menang di Pekan. Keduanya, kita tanya apa reaksi harga minyak turun. Dia nak kata apa? Sokong. Orang UMNO marah dia. Tak sokong, rakyat marah dia. Jadi yang dia boleh kata, bagi masa kat saya sikit, saya nak balik rumah bincang dengan Rosmah. Itu minyak. PT-PTN sudah tahu sebab apa. Ini anak Melayu, anak Cina, anak India perlu kerjasama dan bantuan kerajaan. Maka kita jamin insya-Allah awal tahun depan pilihan raya, tahun depan kita batal PT-PTN dan hutang semua. Anak belajar UiTM, UKM, UUM, college mana pun, kita bagi bantuan yang sama supaya tidak membebankan ibu bapa dia belajar. Orang Kedah, orang Pahang nak beli kereta, jangan beli sekarang. Tunggu sampai pilihan raya, kita turun excise duty 20%, beli kereta selepas pilihan raya insya-Allah. Ada orang kata bankrupt, saya kata tak bankrupt. Saya 8 tahun Menteri Kewangan. Najib berapa tahun? 3 tahun setengah. Saya 8 tahun lepas tak hutang. Tahun 93 kita stop hutang. Najib hutang 300 bilion dah sekarang ni dalam masa 3 tahun. Tengok dia punya hutang tahun 70 sampai sekejap. Yang mula hutang itu Tun Razak tahun 70. Tapi orang tak marah Tun Razak. Sejam mau cakap apa gayang. Terima kasih. Tahun 70 Tun Razak bagi hutang daripada Bank Dunia. Tapi kita tak marah Tun Razak sebab hutang untuk membangun luar bandar, untuk Felda, untuk sekolah sampai 97, 98. 91, 92 saya Menteri Kewangan, tengok putih naik. Maknanya tak hutang, belanjawan lebihan. Saya stop pinjaman daripada Bank Dunia. Saya masuk cuti di penjara penjara di Istana Hinggap Sungai Buloh. Hutang Mahathir, Daim, Dolah dan Najib. Rekod hutang di dunia. Tapi dia bersyarah Kelantan tak pandai, Kedah bodoh, Pulau Pinang Selangor lagi bodoh kerana tak pandai urus ekonomi. Walaupun Pulau Pinang lebih 2 bilion, Selangor 24 bilion. Dan Najib hutang 540 bilion, dia memang Menteri Kewangan terpandai di dunia. Jadi sudah tahu masalah ini, kita mampu buat kalau kita jaga negara ini jangan dicuri dan dirompak oleh sesiapa. Saya ucap terima kasih dan saudara, kita dah bagi apa yang kita katakan. Madu, harga minyak turun, madu. PT-PTN batal, madu. Rasuah, racun. Kezaliman, racun, BN. Jadi madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu, BN. Kita ulang 1, 2, 3. Madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu, BN. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Reformasi. Lawan tetap.
membujur lalu melintang. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.